Seterusnya saya jemput Dr. Radhi Jidin Putrajaya. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 7. Sila Menteri. Ya, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan (KPKM) sentiasa komited dalam memastikan keterjaminan makanan negara kekal stabil dan berdaya tahan, terutamanya dalam mendepani kesan krisis geopolitik dan perang di Timur Tengah. Konflik ini telah mencetuskan kejutan ekonomi global yang memberi impak langsung kepada lonjakan kos bahan api serta input pertanian utama seperti baja dan racun, sekaligus meningkatkan risiko gangguan bekalan makanan domestik. Bagi mendepani krisis tersebut, beberapa strategi utama telah dilaksanakan yang melibatkan langkah jangka pendek, sederhana serta panjang seperti berikut. Langkah jangka pendek, memberikan pengecualian cukai jualan dan perkhidmatan SST sementara bagi baja pertanian seperti rock fosfat dan magnesium sulfate bermula 1 Januari 2026 sehingga 31 Disember 2027 bagi mengurangkan tekanan harga. Kedua, memperuntukkan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP bagi musim penanaman 2026 yang dinaikkan daripada RM160 kepada RM300 1 hektar. Kenaikan ini melipatkan tambahan dana yang sekitar RM40 juta yang memanfaatkan hampir 200,000 pesawat padi. Sebagai bantuan tambahan, kerajaan turut memperkenalkan insentif penuaian sebanyak RM50 untuk 1 hektar satu musim pada tahun 2025 bagi meringankan beban kenaikan kos input. Bantuan tunai budi agri komoditi dan budi desa individu dinaikkan daripada RM300 kepada RM400 satu bulan mulai bulan April 2026. Inisiatif ini merupakan kali kedua bantuan tersebut telah dinaikkan susulan krisis ini. Keempat, pengekalan pemberian subsidi diesel nelayan dengan kadar RM1.65 liter kepada vessel zon A, B dan C. Menerusi langkah ini, kerajaan dapat memastikan agar kapasiti tangkapan ikan dikekalkan dan kebajikan nelayan adalah dilindungi. Untuk langkah jangka sederhana, mengoptimumkan produktiviti aset-aset pengeluaran makanan sedia ada seperti Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM, Taman Kekal Pengeluaran Ruminan TKPR, Zon Industri Aquaculture ZIA, Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu IADA, dan program di bawah pertumbuhan belakang. Kedua, melaksanakan program sara diri rakyat seperti program kebun niti, program kebun tabur isi rumah, dan menggalakkan amalan pertanian regeneratif. Ketiga, penjajaran semula program pemerkasaan agro makanan negara PPAN 2026 dengan meletakkan keutamaan tinggi kepada pelaksanaan projek-projek utama berimpak tinggi berbanding projek sampingan. Untuk langkah jangka panjang, merangka perundangan khusus seperti Akta Keterjaminan Makanan Negara untuk memastikan jaminan bekalan makanan berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import, serta akses kepada makanan yang sihat dan berkhasiat. Yang kedua, cadangan untuk mewujudkan sistem stok berlimpah baja negara yang lebih mampan dan sistematik bagi menghadapi krisis masa depan. Ketiga, mengisytiharkan zon pengeluaran makanan negara dan dana GZ melalui kolaborasi strategik bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menerusi perancangan guna dana kawasan sumber makanan negara KAGUAMN. KPKM amat menitik beratkan kesiapsiagaan negara dalam mendepani krisis global. Melalui pelaksanaan langkah mitigasi yang holistik dan penjajaran semula program agro makanan, KPKM optimis mampu membantu kumpulan sasar dalam pengurusan kos pengeluaran dan meminimumkan gangguan pasaran demi menjamin kelangsungan keterjaminan makanan negara. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput Putrajaya. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Tadi sewaktu Yang Berhormat Menteri Ekonomi menjawab, beliau menjelaskan bahawa kenaikan kos baja ini sekitar 15 hingga 20%. Tapi jika kita turun di bawah, saya dapati kenaikan boleh mencecah sampai 40%. Dan soalan saya pertama berkaitan dengan baja ini adalah setakat mana ataupun berapa peratuskah jumlah baja yang diimport dan juga input untuk kita buat baja yang diimport. Itu soalan pertama. Yang kedua tadi Yang Berhormat Timbalan Menteri sebut bahawa sebagai langkah jangka panjang kerajaan akan buat stok penimbal baja. Mengapakah ini diambil sebagai langkah jangka panjang? Mengapakah tidak dilaksanakan segera? Kerana kita tahu bahawa perang US-Iran ini mungkin akan berterusan. Jadi sekiranya untuk mengambil langkah jangka panjang, maknanya bekalan baja dalam negara akan menjadi satu isu besar pada petani-petani. Itu berkaitan dengan baja. Yang Berhormat Menteri, Timbalan Menteri. Yang kedua, saya ingin menyentuh tentang
tekanan yang dihadapi oleh pekebun dan juga penanam-penanam sayur akibat daripada sayuran import, lambakan sayuran import. Mereka ini merupakan kumpulan yang paling banyak terkesan dengan kos input pertanian yang tinggi, kos buruh yang tinggi, kos pembajakan yang tinggi, segala kos meningkat pada masa yang sama. Mengambil kira cuaca super El Nino ini, mereka akan terus terkesan. Tetapi apabila kos meningkat, hasil makin mengecil, ada yang sampai rugi, dan pada masa yang sama lambakan daripada sayuran import ini berterusan. Jadi apakah langkah kerajaan untuk menangani perkara ini? Bagus lambakan ini menurunkan harga, tapi jangka masa panjang ramai petani-petani dan pekebun akan terkesan dan ianya akan menjejaskan keterjaminan makanan negara. Terima kasih Menteri. Ya, terima kasih kepada Putrajaya. Okey, soalan panjang. Okey, saya cuba jawab. Yang pertama ini untuk kos untuk baja ini, dia bukan semua jenis baja dia akan naik harga. Ada yang naik, ada yang tidak naik. Ada supplier, ada pembekal yang naik, ada pembekal yang tidak naik. Bergantung kepada stok mereka yang ada. Cuma secara puratannya, kita adakan sesi lipat urus, okey, bersama dengan ini pertubuhan, pembekal-pembekal, ada penggilang-penggilang baja, dan dimaklumkan bahawa sepatutnya stok memang cukup untuk menampung keperluan 9 bulan. So maksud dia, kalau kita kira bermula 28 hari bulan Februari apabila perang berlaku, ada cukupnya. Okey, stok yang cukup untuk baja untuk di negara ini sampai ke akhir tahun ni. So kenapa jawapan dia, kenapa kita tak meletak ini sebagai langkah jangka pendek untuk stok penimpa ini, kerana dia melibatkan kos-kos yang tertentu, kerana siapa yang ditanggungjawabkan untuk menjaga stok tersebut, macam mana nak menyediakan yang gudang ni, semua ini kita harus mengambil persediaan dan juga pertimbangan yang sewajarnya. Dan memandangkan kita memang ada bekalan yang cukup buat yang masa ini. So kita meletakkan target kita cadangan untuk mewujudkan yang stok penimpa itu pada jangka yang panjang. Kerana jangka pendek memang tidak ada masalah. Cuma yang dari segi kenaikan kos tu kan, yang penting tu saya nak menitik beratkan untuk tanaman padi. Untuk tanaman padi, kita nak memastikan bekalan baja untuk tanaman padi memang cukup melalui Pertubuhan Belatang Kebangsaan Nafas, kerana Nafas ni yang akan menjaga skim baja padi Kerajaan Persekutuan SP, PKP, skim insentif pengeluaran padi SIPP, dan juga skim baja dan racun padi Bukit SP, RPP. Yang kesemua ini kalau kita jaga padi ini yang tanaman yang paling utama di negara ini untuk memastikan bekalan makanan memang yang cukup. So melalui nafas ni kita dapat mencapai yang aklamat yang inilah. Yang untuk tanaman sayur-sayuran, sekarang mulai 1 Jun yang bulan ni, kita adakan ini satu requirement, okey, keperluan untuk pengimport untuk mematuhi Certificate of Analysis COA. Apabila kamu nak membawa masuk sayur-sayuran dengan harga yang lebih murah berbanding dengan harga yang tempatan. So kita nak melindungi para petani kita untuk penanam sayur-sayuran tempatan ni melalui kita memerlukan COA daripada pengimport. Kerana ini dia mencapai matlamat yang pertama. Yang kononnya yang semua lambakan harga ni kan, yang pertama tidak compromise quality atau food security untuk produk sayur-sayuran yang tersebut. Yang kedua, kita memberikan ruang kepada petani-petani dan penanam-penanam sayur-sayuran tempatan, kerana COA ni dia yang pengimport tu dia harus mematuhi. So kita tambah syarat untuk memasuki ke pasaran tempatan ni. So dan secara tak langsung kita memberikan satu ruang supaya petani tempatan ni adalah sedikit perlindungan daripada lambakan harga yang tersebut. Sekian, terima kasih. Rasa. Terima kasih pada Yang Berhormat Timbalan Yang Ditua. Saya meneliti jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri KPKM ketika menjawab soalan asal dan juga soalan tambahan pertama. Saya menyambut baik inisiatif daripada kerajaan untuk mendepani apa yang berlaku di Timur Tengah dalam memastikan kos petani tidak meningkat. Cuma saya nak sebut secara spesifik isu berkaitan dengan baja dan racun. Walaupun tadi Yang Berhormat Timbalan Menteri sebut untuk pengecualian SST, itu kita menyambut baik. Kita percaya
untuk jangka pendek ia membantu. Cuma bagaimana? Sebab baja ni banyak jenis. Saya tak mahu dalam keadaan di mana ada pihak tertentu menyatakan bahawa bila ada isu krisis di luar, baja yang dibekalkan kepada petani kurang sesuai. Tadi Yang Berhormat Timbalan Menteri ada sebut tadi dengan penanaman padi. Itu bajanya sangat, bagi saya sangat mustahak, sangat kritikal. Sebab kita tak nak SSR kita terus menurun, berkurangan tahun demi tahun. Jadi bagaimana baja ni boleh membantu memastikan produktiviti hasil pertanian kita kekal dalam keadaan yang stabil, malahan meningkat SSR tanpa melibatkan kos ataupun tanggungan kos tambahan kepada petani. Itu saja. Terima kasih Yang di-Pertua. Okey, untuk menjawab soalan dari rasa, memang soalan ini amat tepat. Macam mana kita memastikan kualiti baja di pasaran ini agar terjamin. Sekarang kita atas tengah proses penggubalan rang undang-undang baja. Dan saya dimaklumkan bahawa dia lebih kurang 70% dan 80% untuk IUU ini yang draft dia kita tengah kita telah capai. Dan IUU baja ini adalah penting untuk mengawal selia standard kualiti, rantaian pengedaran dan serta memastikan kestabilan bekalan baja. So ini sesuatu yang penting, saya harap nanti petang semua ahli parlimen di sini kita menyokong RUU ini. Dan selain untuk memastikan penggubalan RUU yang untuk baja ini, sesuatu yang penting itu kita nak menggalakkan, kita nak mengurangkan kebergantungan pajak kimia. So yang pajak kimia yang sekarang inilah yang pajak kimia yang ada, yang mineral yang ada terdapat di bumi Malaysia, ada yang tidak. Tetapi untuk pajak organik, pajak organik dia rata-rata dia sumber-sumber bahan benda itu memang diperoleh dari Malaysia, dari yang domestik. So kita nak menggalakkan, kita nak mengurangkan kebergantungan pajak kimia dengan menggalakkan transisi kepada pajak organik, pajak bio dan efektif mikroorganism (EM) dan seumpamanya. Dan kita juga nak memperkasakan pembangunan industri kompos tempatan melalui penyediaan insentif bagi menyokong pembangunan industri baja organik dan kompos yang berasaskan sisa pertanian. Seperti contoh, untuk reban-reban ayam, dia ada sisa-sisa yang boleh di-convert atau ditukarkan kepada baja organik dan juga biofertilizer ini melalui proses composting. So inilah yang kita tengah nak melakukan. Terima kasih.